TV KPM. Dekat sini ada 3 graf. Okey, yang graf pertama ni Ivan tahu. Yang ni namanya kalau bentuk segi 4 sama ni histogram. Okey, kita tarik ke sini. Yang kedua, okey kalau macam ni bentuknya pun macam poligon. Jadi betul lah yang ni poligon kekerapan. Yang ketiga, Aik tak pernah nampak pun sebelum ni. Ini graf apa ni? Ogive. Okey, ni macam mana? Lalu bentuk dia macam melengkung macam tu, macam S pun ada juga. Siapalah nak tolong Irfan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Buat apa tu? Tadi cikgu nampak dari jauh. Irfan suai padan kan? Betul. Graf dengan nama graf. Irfan tahu. Yang pertama ada histogram. Okey, yang ni kan bentuknya macam ni. Yang kedua poligon kekerapan, Irfan tahu. Yang hujung tu tak tahulah, cikgu. Yang dua ni Irfan dah pernah belajar sebelum ni. Ini histogram, yang ni poligon kekerapan. Yang ini memang cikgu nak ajar hari ni. Patutlah ada dekat sini graf ni. Okey. Jadi, nak tahu tak pasal ogive ni? Mesti nak tahu, cikgu. Okey, kalau nak tahu, jom masuk kelas cikgu. Okey, jom kita. Jom. Saya ikut cikgu Alright, nak jom. belajar ogive hari ni. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Irfan doakan agar anda dalam keadaan yang baik dan ceria selalu. Untuk hari ini sebenarnya, kita akan mendalami ilmu matematik untuk tingkatan 5 bersama siapa? Tentunya Irfan bawakan guru kita iaitu Cikgu Muhammad Hadi Salihin bin Muhammad Azmi dari SMK Jeram Selangor. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Irfan. Sihat, Irfan ya? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, baik juga. Makin sihat. Makin sihat. Itu yang kita nak dengar. Dan kita juga bersama dengan Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Jadi, bukan kita saja bertiga di sini, Cikgu. Betul. Kerana kita juga bersama dengan murid-murid Cikgu yang berada di dalam taman sekarang ini. Apa kata kita perkenalkan mereka? Siapakah mereka? Okey. Kita saksikan. Saksikan. Dah sampai dah anak-anak murid cikgu. Dah sampai ke sini. Okey. Okey. Kita ada 4 orang hari ini daripada SMK Jeram ataupun sejebat. Baik, kita ada Anadrah. Lambai sikit. Okey, itu dia Anadrah. Hai. Okey, Anadrah. Kemudian kita ada Ahmad Nazrin. Lambai sikit. Okey, lengkap bersongkok nampaknya. Dan kita ada Aina Jua. Hai Najwa. Dan cikgu nampak kat situ ada Muhammad Yadi. Cikgu panggil Yadi je. Okey, Yadi. Baik. Tadi cikgu ada sebut sejebat. Sejebat tu apa, cikgu? Sejebat tu singkatan untuk nama semangat sekolah kami, Sekolah Jeram Hebat. Oh, Sekolah Jeram Hebat. Sebab itulah cikgu sebut sejebat tadi. Baik. Kita bersama dengan 2 ekor kumbang dan 2 kuntum bunga bersama kita pada hari ini. Tentunya dalam mata pelajaran matematik. Tadi cikgu kita ada buat gimmick sikit lah kan. Gimmick tadi Irfan tak faham. Graf yang ketiga tu, ogive tu tak pernah dengar sebelum ni. Baik. Hari ini kita akan tengok tentang graf ogive. Kalau ada paparan kat sini yang Irfan tadi dah suai padankan. Baik, daripada histogram ini kita akan bina daripada kekerapan melawan sempadan kelas. Baik. Kemudian poligon kekerapan kita bina daripada kekerapan melawan titik tengah. Manakala ogive kita menggunakan kekerapan longgokan melawan sempadan atas. Itu ciri-ciri istimewa tentang ogive. Dan kalau kita nampak dekat sini ada satu lagi ciri-ciri istimewa untuk ogive, iaitu ogive tidak menggunakan pembaris yang lurus untuk dilukis. Dia tak ada bucu. Dia lengkung saja. Maknanya kita pakai tangan je lah, cikgu. Tak perlu pembaris. Tak perlu pembaris untuk buat ogive ni. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit lagi mendalam mengenai ogive ni. Macam mana ciri-cirinya? Baik. Silakan. Ciri-ciri ogive ni, kalau kita nampak kat sini, dia semakin meningkat sampai atas. Dan yang kita nampak tadi, dia melengkung lah. Melengkung. Nak banding dengan graf lain, dia
dia terjadi, dia terhasil daripada kekerapan longgokan melawan sepadan atas. Longgok kan? Longgok dia makin naik macam itulah. Jadi itulah dia OGIF yang akan kita kisahkan hari ini. Okey. Dan bukan OGIF saja yang kita nak cerita. Apa lagi cikgu? Okey, kita juga akan bercerita tentang menentukan kuartil. Jadi hari ini ada 2 kriteria kejayaan, iaitu pada hari ini sekurang-kurangnya semua murid akan membina satu OGIF bagi suatu set data terkumpul. Semua murid ni, bukan setakat 4 orang ni je, kita juga ada Ifan sebagai ketua kelas hari ini. Jadi ketua kelas hari ni, okey, ada tugasnya juga. Patutlah nama saya dekat sini. Sebagai ketua kelas. Sebagai ketua kelas. Tugasnya adalah untuk bagi, tolong cikgu, lekatkan mata untuk di papan ganjaran. Tak ada masalah. Okey, dan yang kedua adalah kita akan menentukan kuartil pada OGIF tersebut. Jadi 2 perkara ni kita akan buat, iaitu mula kita akan bina OGIF. Dan kita dah tahu dah ciri-cirinya tadi. Betul. Dia melengkung, dia semakin meningkat, dan juga kekerapan longgokan melawan sempadan atas. Okey, itu antara objektif yang kita cuba capai bersama-sama untuk hari ini. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Kembali selepas ini tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM, khususnya untuk mata pelajaran matematik. Sebab matematik ni tak susah sebenarnya. Yang penting kita kena faham konsep tu. Jadi, Cikgu Bun ataupun Cikgu Hadi, untuk segmen ini, apa pula yang akan kita ketengahkan? Okey, bagi segmen ni kita akan mengenal OGIF. Kita akan mendalami lebih dalam lagi apakah ciri-ciri yang ada pada OGIF dan apa yang kita boleh buat dengan OGIF ni. So kita akan mengenal OGIF lah. Mengenal OGIF. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Jadi jom kita berkenalan dengan OGIF. Silakan. Okey, jom kita berkenalan dengan OGIF. Jadi untuk segmen ini kita akan mengenal OGIF dan mengetahui ciri-ciri yang ada pada OGIF. Jadi apa itu OGIF? Jadi ada gambar kat sini, ada gambar OGIF dan kemudian ada 3 ciri-ciri yang kita dah letak dekat situ. Boleh tak kalau cikgu nak minta tolong siapa-siapa anak murid cikgu yang tolong bacakan apa yang ada pada slide sekarang ni. Siapa nak mulakan? Okey, Nadrah. Silakan Nadrah. OGIF ialah lengkung kekerapan longgokan. Ya, lengkung kekerapan longgokan. Terima kasih Nadrah. Ada lagi yang nak baca? Siapa nak baca lagi? Nazrin ke? Nak baca? Okay. Silakan Nazrin. Silakan Nazrin. Buka mikrofon dan baca. Silakan. Graf berbentuk S akan terhasil. Ya, graf berbentuk S akan terhasil. Okey, dan lagi satu, kekerapan longgokan suatu data akan diplot dan disambungkan. Maknanya dia akan melengkung begitu. Baik, itulah dia OGIF. Baik, seterusnya ini dia contoh OGIF. Okey, cikgu dah letak dekat sini ada 1, kemudian ada 2 dan ada 1 lagi OGIF. Okey. Ada tak nampak apakah ciri-ciri yang sama di antara ketiga-tiga graf ini? Siapa yang boleh beritahu juga apakah ciri-ciri yang sama yang kita nampak pada ketiga-tiga graf ni? Baik, silakan murid cikgu yang ingin cuba. Ya, silakan Najwa. Graf berbentuk melengkung. Graf bentuk melengkung. Setuju. Okey, ada lagi tak ciri-ciri lain yang kita dapat nampak? Apa lagi? Sila Yadi. Graf naik dan tidak menurun. Ya, semua naik. Dia tak turun. Betul lah cikgu. Baru perasan. Semua naik. Semua naik ke atas. Dia tak turun. Okey. Baik. Ada lagi ciri-ciri yang dapat dilihat? Lagi satu ciri mungkin. Siapa nak kongsikan? Okey.
Oh, tak apa. Cikgu bagi tahu. Okey, silakan cikgu. Kalau kita dapat nampak kat sini, dia adalah kekerapan longgokan melawan dengan kat sini ada kuantiti garam, jisim dan juga skor. Maknanya kita boleh menilai apa sahaja untuk OGIF ini. Ya, dan kita tengok apa yang ada pada paksi OGIF. Okey. Bila kita nak buat graf, yang pertama sekali kita mesti tahu apakah paksi yang kita nak letak. Okey. Jadi kalau kita boleh nampak dekat sini, paksi Y iaitu paksi yang mencancang adalah kekerapan longgokan. Yang naik ni kekerapan longgokan ataupun kita singkatkan sebagai KL. Okey, yang seterusnya paksi mengufuk ialah sempadan atas, yang mana dia adalah paksi X sempadan atas dan kita singkatkan sebagai SA. Okey, KL SA. Okey. Cikgu boleh bagi satu tip sekarang ni. Okey, cara nak ingatnya ke? Ya, tip mudah ingat. KL kita ingat Kuala Lumpur, SA kita ingat Shah Alam. Jadi paksi Y adalah Kuala Lumpur dan paksi X adalah Shah Alam. Betul. Dan kita akan buat lengkung kan? Lengkung tu ibarat lebuh raya. Macam lebuh raya. Ya, lebuh raya. Okey. Dia tak ada stop. Jadi dia terus melengkung Antara sampai Kuala atas. Lumpur dan Shah Alam lebih kurang macam tu lah. Ya, betul. Okey, Nampaknya semua mencatat tu, catat nota kejap. Kenapa cikgu? Kalau cikgu boleh pause kejap. Tadi diorang dah jawab tapi kita belum letak mata untuk Betul lah. papan ganjaran. Itulah nampaknya ketua kelas gagal dengan tanggungjawabnya. Okey, baik. Saya akan bagi ganjaran cikgu. Berapa kita nak bagi? Bagi seorang satu lah. Semua satu. tadi dah jawab sekali Betul, kan. betul. Dan untuk Ifan jugalah. dapat Dari juga. awal tadi dah buat graf dengan cikgu. Okey, sambil-sambil tu boleh letak dekat situ Ifan. Sambil-sambil itu mungkin cikgu teruskan. Ifan Baik, saya akan teruskan hampal ya. dulu. Baik. Bagaimana mencari kekerapan longgokan? Bila kita dengar perkataan longgok, apakah yang terfikir oleh kabu wahai anak-anak murid cikgu? Longgok. Kalau Ifan dengar perkataan longgok ni, banyaklah cikgu. Banyak. Okey. Berselerak. Berselerak. Kalau ni Tak tersusun. Tak tersusun. Yang ni macam mana? Apa Macam mana dia? murid-murid? Apa yang terfikir untuk perkataan longgok? Ya, Yadi. Silakan Yadi. Bagi saya, longgokan ni ialah benda yang bertambah-tambah dan bertimbun. Benda yang bertambah-tambah dan bertimbun. Okey, setuju. Kadang-kadang macam baju kat rumah pun tak lipat bertambah, tak lipat lagi bertambah, tak lipat lagi bertambah, bertimbun lah. Bertimbun lah jadinya. Jadi itulah dia. Bila kita dengar longgok, mesti bertambah-tambah dan bertimbun. Betul Yadi, cikgu pun setuju dengan apa yang Yadi fikirkan. Yadi tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Okey, Okey. Contohnya macam ni. Gambar buku bertimbun-timbun, tak tersusun. Ni longgok lah ni. Longgok ni datang macam mana? Dia mula dengan satu. Betul. Dia datang lagi satu. Kemudian dia bertimbun-timbun begitu. Banyak buku. Banyak buku. So dia bertimbun-timbun. Jadi itulah dia. Harap image ini menjadi satu tip mudah ingat untuk murid-murid untuk kekerapan longgokan. Longgok, tambah naik atas. Okey. Bila kita nak bina OGIF, kita tahu tadi kekerapan longgokan melawan sempadan atas. Jadi biasanya soalan OGIF dimulakan dengan jadual kekerapan tanpa kekerapan longgokan. Jadi kalau kita tengok ni, cikgu ambil dari buku teks tingkatan 5 halaman 200, buku yang ini. Jadi murid-murid di rumah boleh buka buku ni dan cari soalan ini. Okey, hanya ada umur dan juga kekerapan. Tak ada kekerapan longgokan. Jadi bila tak ada kekerapan longgokan, kita kena bina kekerapan longgokan. Okey, kita kena buat sini. Kita kena buat satu lajur baru untuk kekerapan longgokan. Jadi tengok ni 4, pergi sini 4, tambah 5 jadi 9, tambah 8 jadi 17, dia bertambah-tambah dan seterusnya, tambah 23 jadi 27. Dia tambah untuk kekerapan longgokan. Kita kena dapatkan data ini daripada kekerapan. Okey, bila kita dah dapat kekerapan longgokan, barulah kita fikir apakah langkah-langkah membina OGIF. Okey, nombor 1, siapa yang boleh bacakan? Okey, silakan murid cikgu. Anadrah. Tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Cari sempadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Okey, terima kasih Anadrah. Seterusnya nombor 2, siapa nak baca? Silakan anak murid cikgu. Nazrin, silakan.
pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan dan paksi mengufuk yang mewakili sempadan atas. Okey, jadi yang pertama tadi ialah kita tambahkan satu kelas. Kalau saya boleh garis kat sini. Silakan cikgu. Tambahkan satu kelas. Yang kedua ialah pilih skala. Okey, yang ketiga. Okey, silakan Najwa. Plot kekerapan longgokan dengan sepadan atas yang sepadan. Okey, plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Maknanya kunci kata yang ketiga adalah plot. Tadi pilih skala dan ni tadi tambahkan. Okey, yang keempat. Ya, silakan Yadi. Silakan Yadi. Lukis lengkung licin yang melalui setiap titik berikut. Okey, lepas kita dah siap plot, kita kena lukis satu lengkung licin yang melalui setiap titik tersebut. Jadi itulah dia langkah-langkah untuk membina OGIF dan ini juga ada di dalam buku teks ni ya, murid-murid kat rumah boleh cari dekat dalam tu, memang ada, inilah yang digariskan sebagai panduan kita untuk membina OGIF. Okey, betul cikgu. Dan tadi murid-murid cikgu dah bagi kan kepada kita langkah-langkah membina OGIF. Jadi, ganjaran macam mana cikgu? Nak bagi tak? Ganjaran bagi. Setiap satu? Ya, seorang satu. Okey, seorang satu. Okey. Baik, ada lagi cikgu penjelasan di segmen ini mengenai OGIF? Untuk ini, kita dah dapat dah apa dia langkah-langkah membina OGIF. Okey. Kita dah tahu dah apa yang kita nak kena buat, iaitu kita kena tambahkan kelas, kita kena pilih skala yang sesuai, kita plot dan lepas plot barulah kita lukis. Okey, nampaknya kita dah memahami cara untuk membina graf OGIF. Jadi sementara Irfan nak tanpa dulu kita punya ganjaran, apa kata kita berhenti berehat seketika. Jadi teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Tanpa lupa. Baiklah, masih bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Kita dalam proses belajar cara untuk membuat graf OGIF. Jadi untuk segmen kali ini pula, saya rasa cikgu nak ajar kita dengan lebih mendalam lagi. Jadi cikgu, jom kita teruskan. Okey, terima kasih Irfan. Jadi kita akan teruskan kali ini untuk bagaimana kita nak membuat OGIF mengikut langkah demi langkah. Okey, langkah-langkah membina OGIF. Baik, kita ambil contoh terus. Contoh terus. Contoh ni murid-murid boleh dapatkan dalam buku teks juga di halaman 207. Baik, kalau kita tengok contoh ni, jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okey, banyak tu. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Baik, sekarang ni yang kita dapat lihat, kita hanya ada lajur bagi kuantiti garam dalam miligram. Kemudian kita ada lajur kekerapan. Betul. Sedangkan kita tahu yang untuk membina OGIF, kita perlu ada lajur ataupun maklumat bagi kekerapan longgokan. Jadi tadi kita dah tahu yang pada awal sekali, yang pertama sekali, mestilah kita buat apa? Kita mesti tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Kemudian cari sempadan atas dan kekerapan longgokan bagi setiap kelas. Ini bagi membantu kita untuk dapat melukis OGIF dengan lebih mudah. Okey, saya patah balik, tengok kita hanya ada kuantiti garam dengan kekerapan. Jadi sekarang kita dah tahu langkah pertama ialah kita kena tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Sifar. Okey. Kita kena bina macam ni. Tambah lagi dua laju. Kita kena tambah. Maknanya tadi kita bermula dari 100 hingga 149. Betul. Maknanya kita kena tambah sebelum untuk dapatkan kekerapan dia sifar. Okey, nak tambah sebelum ni kita tengok, kita kira menurun 350, 300 menurun 50, 50. Maknanya sebelum 100 mestilah 50. Betul. Dan di sini pun menurun 50, 50. 359, 349, 399 dan menurun 50. Jadi 199, 149,
Jadi di sini 99. Jadi kita dapat tambah satu lajur, kemudian kita tambah satu baris, kemudian kita tambah satu lajur untuk sempadan atas, kan? Kita kena catat sempadan atas. Ifan tahu tak macam mana nak dapat 99.5 ni? 99.5. Adakah kita tambah 2 bahagi? Betul. Kita tambah 99 dengan 100 bahagi 2 dapatlah 99.5. Okey. Ataupun kita tengok 99 dengan 100, apa tengah-tengah dia? Tengah dia? 99.5. Jadi kita kena bagi mata pelajaran untuk ketua kelas kita. Boleh ke kawan-kawan setuju bagi kalau ketua setuju, kelas? kalau setuju buat thumbs up. Boleh ke saya dapat satu ganjaran? Ya. Okey, terima sama kasih. bagi. Baguslah rakan saya ni. Okey, nanti saya tak bagi tahu cikgu Okey. Okey. Jadi bila Teruskan. kita dah tambah tu, kita kena tambah juga kat sini kekerapan longgokan. Okey, kita tengok ni. Kita kena tambah kelas untuk Sifar. kita kena tambah kelas untuk sifar. Baik. Kemudian kita kena tambah ni apa ni? SA apa? SA. SA apa? tadi apa? Cikgu bagi nama dia apa tadi? Bagi senang ingat. Sepada atas. Siapa nak cuba? Aina Sepada Najwa. atas, Okey. Nadrah. Shah Alam. Shah Alam. Okey, kekerapan longgokan ni apa? KL apa? Aina Najwa. Silakan. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Shah Alam Kuala Lumpur. Mesti ada. Kalau tak ada ni, kita tak siap. Betul. Kita punya lebuh raya Ogif tu. Saya kan sebenarnya cikgu, dari tadi saya ingat Shah Alam Kuala Lumpur je. Sebab senang. Sebab bila kita nak buat graf ni, kadang-kadang kita terlupakan, alamak, bahasa yang betul apa. Tapi bila kita ingat apa yang cikgu bagi tips tadi tu, mudah untuk kita ingat. Ya, harap-harapnya dapat membantu murid-murid dalam Google Meet, Ifan dan juga murid-murid seluruh Malaysia untuk membina graf Ogif yang lebih baik selepas ini dengan lebih mudah, insya-Allah. Okey, bila kita dah dapat, kita dah tambah, kita dah ada maklumat tadi. Yang kedua, apa dia? Pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan dan paksi mengufuk yang mewakili sempadan atas. Kena pilih skala. Okey, kita dah ada maklumat tadi, dan dalam maklumat yang kita ada tadi dekat kekerapan longgokan kita, yang paling banyak ialah 60. Kalau yang paling banyak 60, bila kita dah bina paksi, kita dah bina paksi, agak-agak skala macam mana yang kita nak bentuk dekat dalam kertas graf tu? Siapa yang boleh bagi cadangan? Nazrin, silakan. Silakan Nazrin. Skala 10-10. Ya, skala 10-10. Untuk dapatkan sehingga 60. Saya setuju dengan Nazrin, cikgu. Setuju dengan Nazrin. Jangan lupa mata ganjaran. Okey. Satu ganjaran lagi untuk Nazrin. Okey. Jadi seterusnya kita nampak sempadan atas kita ada 99.5, 149.5 dan bertambah-tambah. Kita nampak dia tambah tu nampak sekata. Sekata, betul? Nampak sekata. Jadi ini mula-mula kita tahu yang pada paksi Y adalah KL, kekerapan longgokan, dan pada paksi X adalah SA, iaitu sempadan atas. Jadi tadi Nazrin dah bagi cadangan untuk buat skala 10-10. Jadi sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita berdasarkan kesesuaian pada graf kita. Betul. Kalau boleh saya bagi satu tip lagi, untuk dapatkan skala, kita ingat duit. Ingat duit, okey. Ingat duit. Skala yang sesuai adalah skala dalam bilangan duit yang kita boleh dapat. RM10, RM20, RM30, RM40, RM50, RM60. Okey. Ataupun kita dapat RM50, RM100 kalau duit yang sama disusun-susun. Faham. Jadi kita ingat duit, kita dapatlah bentuk skala. Kalau macam ni kita nampak gandaan duit RM10 lah, cikgu. RM10 lah. Okey, baik, sempadan atas. Sempadan atas kita nak pakai skala yang macam mana? Kalau tengok jadual, semua ada jadual sekarang kan? Kita nak pakai skala yang macam mana? Siapa boleh tolong? Silakan, anda murid cikgu. Nak pakai skala yang macam mana? Tengah decide. Okey, Aina Najwa. Najwa. Macam mana tu nak buat skala? Cikgu, dekat sempadan atas tu kita kena ambil nilai terus sempadan atas yang dalam jadual tu. Sebab apa? Sebab
Dia Sebab apa? Nilai menaik dia sama. Ya, nilai yang sebab sekata. nilai menaik dia sama sekata. Okey. Jadi kita boleh ambil terus daripada jadual kita. Okey, jadi kat jadual tadi kita bermula dengan 99.5, kemudian 149.5, 199.5 dan seterusnya hinggalah sempadan atas yang terakhir. Jadi ini tak payah fikir, terus ambil. Terus ambil dulu. Terus ambil sahaja pada Kejap kita bagi dulu satu ganjaran boleh? Silakan. Siapa tadi? Nampak? Ketua kelas dah ingat dah. Dah ingat dah apa kerja dia buat hari ni. Okey cikgu. Baik, sila teruskan. Okey. Kita dah ada paksi, kita dah ada skala. Kemudian kerja kita adalah buat plot. Plot ni kalau ingat yang simbol pangkah kecil pada koordinat yang kita dapat. Jadi kita akan plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Jadi sekarang ni kita kena rujuk balik kita punya jadual tadi. Jadi pasangan koordinat yang akan kita buat adalah berdasarkan jadual kita tadi. Bagi jawapan pula. Alamak. Bagi jawapan pula. Okey. Dah ada 2 langkah tadi. Betul. 2 langkah tadi. Boleh tak semua murid-murid cikgu bagi masa dalam 2-3 minit untuk siapkan paksi dan juga skala seperti yang kita bincangkan tadi. Okey. Kita buat yang tu dulu. Buat yang tu dulu. Okey. Irfan pun ada kertas gerak kat sini. Boleh Irfan cuba buat sekali? Irfan buat. Semua buat. Baik. Ketua kelas nak bagi tahu kat semua sekali untuk siapkan. Garang ketua kelas ni kan. Okey, kita buat dulu rakan-rakan semua. Dapatkan paksi X dan paksi Y bersama dengan skala yang tepat. Jom kita buat dulu. Okey, buat dulu. Kekerapan longgokan dekat atas ni. Okey. Yang bawah ni kalau X adalah sempadan atas. Okey, jadual tadi kita masukkan nilainya adalah 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Selesai. Okey, dekat bawah ni tadi kita rujuk balik kepada jadual kita. Okey, cuba bagi masa 10 saat lagi. 10 saat lagi. 10 saat. Okey. 10, cepat rujuk balik jadual tadi. 2995, Okey. 349. Siapa dah siap? Saya dah siap, cikgu. Okey, semua dah siap ke? Yang lain dah siap? Dah siap semua? Okey, kalau dah siap terus tunjuk. Cikgu nak tengok macam mana semua. Okey. Macam mana rupa dia? Okey. Kita boleh angkat dulu. Okey, kita tunjukkan hasilnya kepada cikgu. Okey, ini dia. Semua dah buat skala. Okey, terima kasih. Okey. Nampaklah tu. Najwa cikgu, dekat cuba tengok saya punya cikgu. Ini makan penuh. Makan penuh. Ini yang makan penuh. Okey. Baik. Kalau kita dah siap ni, kemudian langkah ketiga apa? Plot kekerapan longgokan dengan sepadan atas yang sepadan. Baik, rujuk jadual tadi dan rujuk jadual tadi buat plot bagi setiap data yang kita ada. Plot tu pangkah dia kecil Jangan pangkah besar-besar, jangan buat titik bulat-bulat macam tak lalat. Dia mesti pangkah begitu. Okey, sekarang ni kita nak plot pula Plot pula. Baik. Rakan-rakan semua, jom kita plot. Okey. Berdasarkan maklumat yang telah diberikan, kena buat bentuk pangkah, bukannya titik. Betul. Macam cakap tadi, okey. Kita bagi nampak sikit. Okey. Pangkah. Dah siap ke? Okey. Tekun nampak tu. Saya dah Jadi siap. paling tekun sekali tu. Kawan-kawan semua, adakah anda sudah siap? Dah siap ke? Kalau dah siap terus tunjuk dekat Terus tunjuk kepada kamera. semua sekali di sini. Okey. Macam mana plot? Kita angkat sama-sama. Kemas. Cantik. Plot. Ya. Okey, Nazrin. Kalau dapat betulkan nanti, plot tu kena buat pangkah kecil Nazrin. Pangkah kecil, okey. Kalau buat titik tak lalat ni, nanti bahaya. Dia boleh pergi ke ruang lain. Cikgu nampak tadi pun, Najwa pun macam tu kan. Tak apa. Bila kali pertama, kita biasa dengan kesilapan. Setuju. Cikgu, Irfan punya macam mana? Irfan Tengok punya, sikit, cikgu. Yes, betul. Okey. Dia pangkah kan? Pangkah kecil. Okey, jadi kita sekarang dah plot. Jadi sepatutnya kita dapat begini. Namanya nampak tadi Anadra dengan Irfan dapat buat pangkah. Yadi pun sama. Nazrin nanti betulkan ya. Tak apa, kali pertama. Nanti kita akan buat lagi latihan seterusnya. Okey. Jadi bila kita dah plot, kita dah ada nampak macam ada satu lengkung ni. Cikgu nak bagi satu tips. Macam mana kalau kita nak buat lengkung ni dengan baik. Okey. Cikgu ada satu tips dekat sini. Baik, silakan Sebab cikgu. kan kita ada lengkung. Jadi macam mana kalau kita nak, biasanya orang yang
tangan kanan dia lebih selesa buat begini Betul. berbanding dengan buat begini. Okey. Jadi bila kita nak buat tu, kita perlu cantumkan keseluruhan. Okey. Jadi apa kata kalau kita dah ada paksi Ogif Okey. dan kita ada plot. Macam mana cara yang mudah dan senang, cikgu? Okey. Jadi kita akan buat begini. Kemudian kita terbalikkan kertas graf kita dan kemudian baru kita sambung begini. Oh. Yang ni kalau dekat meja dia cantik lah. Cantik lah. Yelah. Okey, jadi maknanya Okey. daripada kita nak Teruskan. terbelok-belok tangan macam ni, kita buat dulu atas, kemudian kita terbalikkan kertas graf dan cantumkan macam tu. Maknanya daripada tangan kita yang terbalik, kita terbalikkan ajalah kertas graf tu. Baik, itu juga tips yang baik untuk murid-murid di rumah juga, okey. Tapi Ifan hari ni rasa bersyukur sebab ada kidal. Oh, kalau kidal. Kalau Sebab kidal kidal macam senang maknanya je, cikgu. Sekali je. kalau kidal, ya. Saya pun ada jumpa anak murid yang kalau kidal dia akan buat sekali arung je. Betul. Betul. Rasa macam tak susah pun dia nak buat. Tapi bila Kalau kesukaran untuk mereka menggunakan tangan kanan. Murid tangan kanan dia kena pusing kertas. Kena pusing kertas. Kalau kidal dia terus dia boleh naik sampai atas. Baik. Okey, kita tengok. Yang keempat ialah kita lukis lengkung licin. Lengkung licin ya, tak boleh ada lekuk-lekuk, tak boleh ada tajam-tajam. Kena licin. Untuk pastikan dapat lengkung yang licin. Okey, kita tengok. Okey. Cuba cikgu bagi masa 20 saat 20 untuk saat. buat lengkung yang licin. Semoga jadi Okey, rakan-rakan semua. Semangat untuk kita buat lengkung licin sekarang ni. Lengkung tu mesti licin. Oh, senang. Murid kidal senang. Selesai. Dah siap? Okey. Okey, macam mana kawan-kawan saya? Semua okey ke? Cik. Tentu kan? Okey. Tunjukkan dekat Ketua kelas kamera. sekarang ni. Okey, nak tahu macam mana graf yang telah anda siapkan. Sila. Okey. Lihat dulu. Okey. Anadrah belakang sikit. Jelas nampak ni Ain Najwa punya. Cantiklah cikgu. Cantik. Nazrinnya belakang sikit, Nazrin. Ya, cantik. Semua nampak kemas. Betul. Dapat buat lengkung Ogif dengan cantik. Alhamdulillah. Wah. Ya. Maknanya semua dah berjaya melukis lengkung Ogif daripada awal tadi, daripada kita membentuk jadual sehingga akhirnya kita dapat menghasilkan satu Ogif yang cantik. Betul. Yang saya boleh bagi kata sempurna Sempurna, dengan Alhamdulillah. yang anak-anak murid yang buat. Alhamdulillah. Jadi cikgu, ganjaran untuk mereka kita bagi Boleh berapa? tak bagi seorang 3? Seorang 3. Okey, boleh. Okey. Tak ada masalah. Seorang 3. Maknanya Yadi dapat 3, Najwa dapat 3, Anadrah dapat 3 dan Nazrin dapat 3. Saya sebagai ketua kelas dapat berapa? Bagi 3 juga. 3 sama. juga. Sama. Okey, Kena baik. nak bagi Abang Irfan lebih sikit. Macam mana? Tak apalah, kita kena adil cikgu. Adil. Kita Okey, bagi kita sama bagi semua. semua Baik, 3. sementara Ifan nak tampal banyak ganjaran sekarang ni, jadi kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita di slot menengah atas Didik TV KPM, di mana sekarang ini kita dalam proses belajar bagi mata pelajaran matematik. Okey, untuk segmen kali ini saya percaya cikgu akan beralih kepada subtopik seterusnya berkenaan dengan kuartil dan persentil. Apakah ia? Jadi cikgu, jom kita mulakan. Okey, jom. Kuartil dan persentil. Dia jadi satu perkataan yang apa perkataan ni? Macam pernah dengar. Betul? Ingat-ingat lupa. Okey, hari ini kita akan menentukan kuartil dan persentil. Baik. Ada tak anak-anak murid cikgu yang nak cuba apakah perkataan kuartil tu agaknya? Agaknya dia dekat dengan perkataan apa perkataan kuartil ni yang kita pernah dengar. Okey, Anadrah. Silakan. Quarter. Quarter. Ya, kuartil ni macam quarter. Quarter final. Sekarang murid-murid tengah sibuk sukan. Quarter final. Jadi dia dekat dengan perkataan suku. Suku akhir. So kuartil adalah
kita mirip ataupun sinonim dengan perkataan suku. Kemudian persentil. Persentil ni sinonim dengan perkataan apa? Dekat-dekat dengan perkataan apa? Silakan Najwa. Persen. Persen. Peratus. Peratus. Ya, tepat. Itu kita dapat kuartil ataupun perkataan bahasa Inggeris adalah quartile dan kita mirip dengan perkataan sukuan, dan kemudian kita ada persentil, mirip ataupun bahasa Inggeris dia adalah percentile dan mirip dengan perkataan sinonim dengan perkataan peratusan. Jadi dia dah tak jadi satu masalah dah untuk kita fikir apa itu kuartil, apa itu persentil. Baik, kita teruskan. Jadi ini juga adalah tip mudah ingat yang cikgu boleh kongsikan dengan kalian semua, ya, sukuan dan juga peratusan. Baik, ini cikgu ambil daripada buku teks. Kuartil adalah kuartil bagi satu set data terkumpul dengan bilangan data n. Kuartil boleh ditentukan daripada OGIF. Okey, Q1, Q2 dan Q3 ialah nilai-nilai yang sepadan masing-masing dengan kekerapan longgokan N per 4, N per 2 dan 3N per 4. Okey, jadi yang penting kita dah tahu dia tentang suku. Suku. Okey, jadi ini cikgu boleh kongsikan sekarang ni. Kuartil begini, ya. Kita pecahkan N yang kita dapat. Contoh kalau kita dapat N adalah 60. 60 bagi 4 berapa? 60 bagi 4? 20? 60 bagi 4? 15. Nampak saja je sebenarnya. Nak tanya kawan-kawan 60 saya. bagi 4, 15. Okay. Kalau katakanlah N adalah 60, jadi kita dapat 4 bahagian yang sama sebagai 15. Jadi kita ambil 15. Faham? Okey, dan kuartil itu bukanlah bacaan di sini. Kita kena tarik ke OGIF dan baca ke bawah. Okay. Tengok ni. Kedudukan kuartil pertama, Q1, ialah 1/4 daripada jumlah kekerapan N. Maknanya kalau tadi 1/4 daripada 60, iaitu 15. Adalah kedudukan kuartil pertama. Jadi daripada 15 ni, kita tarik ke OGIF dan turun bawah. Baca nilai di bawah ini. Nilai di bawah ini yang kita panggil sebagai kuartil pertama. Okey. Kuartil kedua, dia ada nama lain. Ini kita dah jumpa sebelum ni, iaitu median, tengah-tengah. Sama juga, kita dapat setengah daripada jumlah kekerapan, tarik ke graf OGIF kita, turun bawah, baca nilai di bawah, itulah dia median. Begitu juga kuartil ketiga, ya, dapat 3/4 N, tarikkan selari dengan paksi X dan turunkan ke bawah selari dengan paksi Y dan baca nilai pemboleh ubah di bawah itu sebagai kuartil ketiga. Okey, jelas? Jelas murid-murid? Jelas cikgu. Murid-murid macam mana? Angkat thumbs up sikit. Okey, angkat jempol. Baik, Okey, terima kasih. Jadi, yang ini adalah graf bagi kandungan garam dalam makanan. Yang ni tadi ada 60. Kemudian 60 itu kita bahagi dengan 4. So, kita dapat 15. Kemudian kita dapat lagi 15 iaitu 30, tambah lagi 15 dapat 45, tambah lagi 15 dapat 60. Tarik dan baca ke bawah. Baik. Yang dekat bawah ni berapa ni untuk kuartil pertama? Okey, siapa yang nak bagi jawapan kepada cikgu? Siapa nak bagi jawapan? Nampak tak kat bawah ni berapa? Dah turun dah tu. Dan kena tepat kepada. Nampak tak? Dekat catatan korang. Berapa? Siapa yang boleh bacakan? Ada? Okey. Aina Najwa, cikgu. Aina Najwa. Berapa tu Aina Najwa? 199.5. Ya, 199.5. So, ini adalah kuartil pertama kita. Q1. Okay. Kemudian, kita tarik dari 30 dan ke bawah. Ini adalah bacaan untuk kita punya median. Okey, ini adalah median. Okey, dan yang terakhir, kita tarik dari 45. 45 ni, ya macam saya cakap tadi, 15, kita bahagikan dengan 4. Jadi, kita dapat bacaan. Bila tak jatuh tepat pada kita punya paksi,
Ya, tak jatuh tepat pada nombor yang kita ada. Murid-murid kena baca senggat-senggat kecil itu. Inilah kepentingannya tadi. Kita kena membahagikan skala kita dengan baik. Dengan tip cikgu tadi ialah dengan duit. Dengan nilai-nilai duit. Jadi, ini dapat baca dekat sini. Siapa boleh baca kat cikgu? Berapa nilai kuartil 3 ni? Silakan murid cikgu. Anadra, silakan. Berapa nilainya? 284.5. Ya, 284.5. Okey, mata ganjaran untuk Ain Najwa dan juga Anadra. Okey, seorang satu cikgu? Ya, seorang satu. Baik, tahniah. Okey. Okey, jadi kita dah selesai tentang kuartil. Kita tengok satu lagi yang kita perlu tahu hari ini iaitu persentil. Persentil, kita dapat menganalisis suatu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Persentil ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama yang diwakili dengan P1 bagi persentil 1, P2 persentil 2 sehingga P99 untuk persentil 99. Peratus kan? Kita ada 100 senggat. Jadi, ini contoh 8 juga cikgu ambil daripada buku teks. OGIF di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan OGIF tersebut, cari persentil ke-10, P10. Okey, kita tengok sekarang berapakah bacaan tertinggi bagi kekerapan longgokan yang ada. Siapa nak jawab? Okey, kita saksikan dulu. Siapa? Berapa bacaan ni? Okey, Nazrin. Bacaan yang tertinggi Nazrin, silakan. 50. 50. Ya, kita baca di sini 50. Walaupun graf menggunakan skala sehingga 60 tapi OGIF kita tak cecah sampai 60. Betul. Jadi kita hanya baca sehingga 50. Okey, kita nak cari persentil ke-10. Okey. Macam mana tadi? Kalau tadi kuartil kita bahagi 4, persentil kita bahagi dengan berapa tadi? 100. Okey, jadi 10 bahagi 100 darab dengan jumlah yang kita ada tadi adalah 50. Jadi kita akan dapat berapa kat sini? Berapa? 0.5 cikgu? Dapat 5. 5. Dapat 5. Kita akan dapat 5. Okey. Jadi kita akan tarik dari 5. Okey. Kita akan tarik dari 5 dan kemudian kita baca ke bawah. Begitu juga dengan 46. Maknanya 46 bagi 100 darab dengan 50 kita dapat 23. Jadi kat sini kita tarik daripada 5 dan turun bawah kita buat bacaan dekat situ 46.5. Ini adalah P10 dan kemudian kita tarik dari 23 tadi turun ke bawah dan kita dapatlah 63.5. Ini adalah P46. Okey. Jadi itulah dia kelas kita pada hari ini ya, sehingga persentil kita dapat cakup hari ini. Betul. Okey. Mungkin sekarang ni kita dapatkan rumusan daripada cikgu mengenai topik kita pada hari ini. Okey, apa yang dapat dipelajari daripada kelas kita hari ini? Okey, kelas kita hari ini kita dapat belajar tentang yang pertama ciri-ciri OGIF. Betul. Seterusnya kita dapat langkah-langkah untuk membuat OGIF ya. Dan yang seterusnya kita mengetahui cara untuk mendapatkan kuartil. Dan bonus hari ini iaitu persentil. Okey. Dan Ifah nak tanyalah, sebab hari ni murid-murid cikgu semua cemerlang. Jadi bagaimana pentaksiran keseluruhan prestasi murid-murid cikgu macam mana? Cemerlang ke atau bagaimana? Keseluruhannya kalau kita tengok papan pada papan ganjaran tu nampak semua seimbang. Betul? Macam sama banyak. Mungkin nampak lebih satu dekat Najwa kalau tak salah saya. Kalau saya kira corak kat sini, Tahniah. Najwa dapat 7, yang lain dapat 6. Jadi kita kira semuanya cemerlang hari ini. Mereka temukan diri sendiri dulu. Okey. Satu pencapaian yang cukup hebat untuk matematik hari ini. Jadi, bagaimana rakan-rakan di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan? Dekat mana cikgu? Baik, latihan pengukuhan kita boleh dapat daripada portal sumberku KPM.
Di situ ada latihan dan juga nota yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Hadi kerana bersama kami bercerita dan berkongsi untuk matematik. Dan topik kita pada hari ini ialah Ogif dan menentukan kuartil dan persentil. Jadi, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Saya Irfan Syahmi. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.